bau hati Irsyad. Gerakan Salafi. Di Mesir, Hizbun Nur, gerakan Salafi. Yang dahulu dia kata pilihan raya bid'ah, politik bid'ah, semuanya bid'ah. Tubuh hati sendiri berkelahi, tubuh hati pula berpecah. Semuanya berpulang di sana. Di Indonesia rakyatnya 230 juta. Umat Islam paling ramai dalam dunia. Tapi Islamnya 230. Yang menang kumpulan sekular. Kita tak mahu hal-hal yang seperti ini ada di negeri kita. Oleh kerana itu, kita perlu tangani hal-hal ini di dalam hati kita dengan bijak, dengan sabar. Sabar yang diajar oleh Nabi SAW, yang menerima golongan ahli kitab yang paling bijak, golongan Badui yang paling keras, yang paling tolol, kencing dalam masjid, minta halalkan yang haram, haramkan yang halal, tapi mampu pada Islam. Terima mereka dan ajar mereka. Tanpa dinafikan di sana ada kumpulan-kumpulan yang diwujudkan oleh musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, dengan tujuan untuk mengelimukan ahli-ahli kita, menembuk bahtera kita, sehingga hari ini pas selamat. Ada yang ditangkap, patah terlibat. Ada orang kita yang ditangkap di bawah air sini, kat negara. Mereka tak disabitkan dengan kesalahan. Kerana kita bergerak di atas kelembagaan kita. Sekarang kita menghadapi cabaran baru. Zaman kebangkitan Islam. Sehingga tak mampu disekat oleh kuasa-kuasa barat dan timur. Setelah berkecainya komunis, hilangnya Soviet Union, dimerdekakan negeri-negeri Asia Tengah, namun mereka tidak mengizinkan Islam mereka. Mereka mengizinkan negeri bekas komunis berkiblat kepada Amerika dan Eropah. Sebagaimana Eropah dan Amerika membenarkan negeri Islam dari komunis asal zaman Islam. Berlaku di masa yang lalu. Sekarang kesedaran Islam muncul bangkit di seluruh dunia Islam. Laksana banjir, mereka tak boleh sekat. Maka wujud di dalam saf kita sendiri. Yang pertama, golongan yang belum yang melaksanakan Islam secara betul. Di tempat kita mengaku tak laksanakan wuduk di Kelantan sekarang juga. Tangkap pembuka tangan sekarang di Kelantan. Masa kita berdekat dulu mengapa sudah tak laksanakan sekarang. Bila kemenang di Perak, bila rela laksanakan Islam di Perak. Kita dalam keadaan campuran Islam, mana suara Islam di Selangor, mau serta muda. Ini yang dulu. Di sana ada yang fasahul, yang merenang-renang dengan Islam. Islam tanpa melaksanakan syariat. Tak boleh cakap tentang hudud dan qisas, diam saja. Ini satu kalangan. Dalam hal ini ulama perlu mengistiqamahkan bangsa. Ini tanggungjawab ulama, istiqamahkan bangsa. Ini cabaran yang kita hadapi. Yang terkini kita telah berjaya dengan kejayaan kita di Kelantan. Sebentar di Terengganu menarik orang-orang yang bukan Islam menyokong PAS. Mereka bekerja kuat untuk memenangkan PAS. Berkumpul lumus walaupun tak masuk Islam.
Ada macam ni, ada sama Nabi ada Abu Talib, ada Muhammad bin Ali, ada macam-macam, ada sama Nabi. Ini perlu kita baca. Di atas keadaan inilah kita menubuhkan Dewan Himpunan Penduduk Kompas. Mereka tak mau jadi ahli mati lain, nak duduk dalam pah. Nanti mereka tak ikhlas bukan kerja kita, itu urusan Allah SWT. Kerja kita terima mereka, tundukkan kepada mereka. Ini Islam. Nak menegakkan inilah Islam. Di sini peranan kita. Kita menghadapi cabaran luar yang tidak mengizinkan Islam menjadi kuasa pemerintahan. Apa lagi kuasa besar dunia? Ulama mesti faham pergolakan yang berlaku di Asia Barat hari ini, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Syria. Barat menyadari revolusi Islam yang berhasil di Iran tidak boleh menjadi kuasa besar dunia. Barat faham. Dunia Barat faham. Ibnu Khaldun menyebut dalam Al-Muqaddimah, syarat khilafah ialah Quraisy. Dihuraikan Quraisy itu mestilah kalangan yang mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Pengaruh yang besar dalam masyarakat ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka menyadari kemenangan revolusi Iran tidak boleh memimpin dunia Islam. Dengan sebab itu sebagai film berlinting bila berlaku perubahan sedikit di Turki dan menghidupkan Mesir dengan negara. Maka berlaku suatu agenda yang sangat menarik yang kita mesti faham. Memang Allah SWT mengajar Nabi kita Muhammad SAW melalui permulaan surat Ar-Rum, "Wulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Antara Rum dan Parsi yang berbawa di zaman itu, orang Islam bukan Rum, kedua-duanya adalah musuh. Rum menang bukan Parsi, karena Rum hari kita menunjukkan bagaimana Al-Quran mengajar mengolah politik antara bangsa. Dalam perlombaan hari ini banyak penulis-penulis membuat ulasan yang kita tidak paham. Agenda barat untuk melemahkan kekuatan yang ada pada dunia Islam, kekuatan sentral, kekuatan semua ekonomi, kekuatan tenaga manusia. Allah menjadikan semua ekonomi, semua dalam negeri Islam. Dikatakan tenaga manusia ahli Israel dan Qatar 50% dari orang Islam. Dalam negeri Islam, di Amerika, di Eropah dan lain-lain bertabur. Mereka tahu. Mereka menyadari bahawa di sana ada negeri-negeri orang Islam yang ada kekuatan. Mesir, Syria, tanpa mengira kerajaan Imam Mehmet, tapi banyak tentunya. Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Mereka melumpuhkan Pakistan dengan perlawanan yang Pakistan yang masuk ke Pakistan. Mereka lumpuhkan tentera Syria yang bergerak dalam. Mereka lumpuhkan Mesir dengan keadaan yang berlaku. Mereka lumpuhkan Saudi ikut dengan negara. Selepas itu yang selamat ialah kuasa Israel dan kekuasaan terhadap dunia Islam. Ini kita mesti paham. Tanpa melihat mazhab, tanpa melihat kaum dan musuh-musuh Islam menghentak dunia Islam dengan tidak melihat siapa dan apa segalanya. Kita mesti paham. Al-Marhum Anwar Al-Jundi dan kitabnya Al-Alamul Islami, baca kitab ini. Kejatuhan kerajaan Utsmaniyah
Sunni, Syiah, dan Khawarij di atas mazhab. Dengan kerekaan ini, mereka meruntuhkan Utsmaniyah, menguasai dunia Islam seluruhnya tanpa membela-bela. Dalam keadaan kita yakin permazhab kita ada sunnah utama, kita mesti paham di dalam permainan dan percaturan politik. Kita jangan apa? Contohnya mereka berjaya di Syria mendapatkan Sunni dan Syiah, menembakkan Iran, membantu Syria yang mendapat bantuan senjata daripada China dan Rusia, dibelanja oleh dua Iran. Dalam masa yang sama, penentang-penentang kerajaan Syria, kalangan Sunnah dan mereka melakukan operasi ketenteraan, di mana Kongres Amerika meluluskan operasi ketenteraan Amerika yang tak dilakukan oleh British apabila Obama memberi jaminan semua belanja operasi ketenteraan ialah duit Arab. Ini peralatan yang ulama-ulama menetap. Kita keliru di permainan kawan. Saya lebih tahu apabila ketua parti Islam yang Allah ya Pak Sihat nak buat Saudi, dia dah berada kuat. Oleh kerana Saudi sedang campak kuat di negeri dia. Ratus-ratus imam-imam, ulama-ulama yang agak cenderung pada ikhwan tak dibenarkan juga. Yang demi nak pergi wabak di Saudi tak dia layan dengan baik. Tetapi pemimpin Syiah dia begitu merawat di Saudi, dilayan sebagai tamu negara. Negara. Mufti Saudi bagi fatwa tentang ilmu syaitan, Syekh Qardawi Mustafa. Meskipun sahabat tentera boleh, mesti Saudi sokong tentera lagi. Bingung kita. Ini permainan. Dalam hal ini kita mesti berhati-hati. Dan ulama kita paham. Masalah kaum, masalah mazhab, ini masalah 1000 tahun dulu. Dihidupkan sepuluh. Waktu orang Islam seperti tapi masih agama yang tak seperti. Ada bodoh di bawah, kalau tak seperti tak boleh. Habis benar itu. Mereka melakukan perancangan peperangan proksi, peperangan di luar kalah. Bukan Rusia, China berperang dengan Amerika, Prancis dan Britain, tetapi orang Islam jadi wakil bagi pihak mereka untuk menguji persenjataan di rantau dunia Islam, menghadirkan hasil dari orang Islam. Mari kita jaga negeri kita Malaysia ini. Jangan kita jaga negeri kita Malaysia ini. Kita melihat satu perubahan yang sangat menarik. Setelah kita mengadakan tahalul siasi, kejayaan yang diangkat, negeri yang kita punya, kita berjaya menarik sokongan kawasan barat, kawasan orang paham, orang mengerti, orang mengaji. Sama ada orang Melayu Islam, kawasan barat menyokong kita, ataupun orang bukan Islam menyokong. Oleh kerana campuran penduduk negeri kita ini menyeluruh banyak kawasan pedalaman yang membuat perubahan. Kita menjadi betapa strategi bagi Nasional pada hari yang kita pulang baru-baru ini
Mereka menyadari bahawa teraf politik Malaysia ialah orang Melayu besar. Mereka tak peduli MCA ke, MIC ke, nak mampu-mampu datang. Yang penting kuasai teraf politik Melayu Islam sebenar-benarnya. Mereka memainkan isu sekiranya Malaysia sudah kalah di ikhtiar mereka. Orang bukan Islam menguasai negara ini. Ramai orang-orang pandai yang terpelajar, kalangan menengah dan atasan, orang Melayu kita yang termakan dengan hujah. Apakah kita sudah menguji? Dan ada orang mahdi pun termakan juga bahkan dia semua. Termakan dengan hujah ini. Akhirnya berlakulah UMNO dapat menguasai kursi bersama Sabah dan Sarawak yang jadi deposit pada mereka dapat menguasai negara. Walaupun mereka tak dapat menjaga dua betul, mereka tak peduli yang tidak dapat kuasai. Terang politik Melayu mereka kuasai. Dengan sebab itulah dalam roadmap yang diatur oleh kita mampu dapat sekurang-kurangnya 40%. Tak dapat 40%, boleh 21% pada mereka. Namun demikian kita mendapat undi yang memberi kursi di peringkat negeri-negeri. Alhamdulillah, keseluruhan negeri di tanah Melayu ini sudah ada kursi kita. Walaupun negeri sekiranya berbeza, negeri sekiranya dapat mengasuh kursi. Sudah ada negeri yang mengasuh. Tak ada negeri yang tak mengasuh kursi tetap di tanah Melayu. Tinggal Sabah dan Sarawak saja lagi. Belum kita menang. Menunjukkan bahawa kita ada kekuatan akaumi. Akaumi orang Melayu. Terutama akaumi di kalangan pemudi-pemudi muda yang perlu dididik dengan kepahaman politik. Istilah peranan dakwah yang perlu dilangsungkan oleh ulama. Siapa lagi kalau tidak ulama yang menunaikan dakwah dan kewajiban. Saya mengharapkan multaqa yang diadakan ini adalah muzakarah yang sangat penting, yang tidak habis yang kami ini saja. Kita langsungkan lagi dengan melaksanakannya di seluruh pelosok tanah air. Ada ilmu yang kita belajar dalam kitab. Ada ilmu yang kita belajar di dalam perjalanan perjuangan ini yang tak ada dalam kitab. Dua-duanya taklah dipelajari oleh kita sendiri. Kita belajar. Dan di sana ada asbabun nuzul, asbab wurudul hadis, menandakan bahawa banyak ilmu-ilmu dipelajari dalam perjalanan perjuangan. Tuhan tak turunkan Quran sekaligus, diturunkan asbabun nuzul dan asbab berlakunya hadis. Quran dan hadis telah disempurnakan. Ada perkara baru yang tak ada dalam Quran dan hadis, tetapi ada dasar umum. Dasar umum yang ada dalam Quran dan hadis yang menjadikan Islam itu mampu memimpin sehingga hari kiamat. Bila kiamat, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Urusan kita menjalankan kewajiban kita. Allah tidak bertanya mengapa kita tak menang lagi. Allah bertanya kita beramal ataupun tidak. Wa qul ya'lamu. Kepahaman yang perlu kita pandangkan dengan sesungguhnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan salam kepada rakan-rakan perjuangan Islam, ahli-ahli kita yang berada di Yaman, di negeri kedua yang saya sebut. Mereka takut kepada kita semua. Walaupun mereka sibuk dengan kerja menghadapi cabaran, mereka tak lupa dengan kita semua. Menunjukkan bahawa kita mempertandingkan hubungan roh yang tak boleh dipisahkan. Ini keistimewaan kita berada di dalam jamaah Islam
kita mendapat Tuhan dan bersyukur dunia yang bersama dengan itu. Bersama mendapat rahmat Allah, menyambung perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan ini dan letakkan keberadaan kita dalam perjalanan kita dan perkembangan amal yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Terima kasih. Sekarang kepada yang kita kasih Muhammad Mahmud Usri Haji Abdul Awang Presiden PAS di atas ucapan pengakuan kita belum dia selamat pada petik kita belum tahu lagi. Mudah-mudahan dengan perhimpunan kita pada hari ini dapat menunjukkan bagaimana bagi kita untuk kita menjalankan amanah kita sebagai ulama. Dan intisipasi yang saya dapat dari ucapan Yang Berhormat Tuan Presiden kita, iaitu kerana ulama yang paling besar kita balik ke tempat masing-masing ialah mengistiqomahkan PAS. Inilah kerja kita sebagai ulama. Kalau PAS hari ini berhukum dengan Quran, Sunnah, tidak wakias, kita istiqomahkan dengan lebih lain dari Quran dan hukum tertinggi kita. Kalau PAS hari ini hanya menerima ahli sunnah wal jamaah, kita istiqomah PAS, jangan biarkan dan sunnah syiah bersama dengan PAS. Kalau PAS hari ini ingin menegakkan hukum Allah, hudud dan sebagainya, kita istiqomahkan yang PAS mesti menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau PAS hari ini ingin melaksanakan, ingin berjuang untuk menegakkan Islam, jangan biarkan fikrah kita liberal masuk ke dalam PAS kita. Kita ulama istiqomahkan PAS. Jangan ada fikrah Islam liberal dalam PAS. Kita nakkan fikrah Islam liberal. Kita nakkan fikrah Islam demokrat. Kita nakkan pemahaman Islam Protestan, Islam Islam, Islam berbahagian. Istiqomahkan PAS sebagaimana yang ditubuhkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Inilah tugas kita yang berbasar dan pahaman-pahaman ini sudah merusak dalam jemaah kita